اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونورها وعافية الأبدان وسقائها ونور الأبصار وضيائها يرضي عظمة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. للنبي الكريم عليه وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan maklum, jadi arahan jabatan sebelum kita memulakan kuliah kita diharapkan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat. Okey. Jadi hari tak ada. Salinan dia tak ada. Nak baca ke tidak? Nak baca Al-Quran? Ya? Ambil baca 10 ayat dia. Dia setidaknya 10 awal 10 ayat ya, ibu-ibu. Saya diputus dia tak mau pula lah. Kalau tak ada ikut dia, ikut belah mana? Boleh ikut. Quran sama ya semua. Muka surat 20294. Okey, 293. Dah jumpa Di Nabi Karim alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surah ini, surah Al-Kahfi ini sejarahnya kisah 7 orang pemuda lah, tentang cerita itu kan. Yang bertawakuf di dalam wallahu a'lam, panjang cerita. Waktu Nusul ini bukan Al-Kahfi. Tempatnya tak tahu sebenarnya. Yang ada kata di Jordan. Saya pergi Jordan, kata Jordan itu ini. Yang ada kata pula tempat lain. Wallahu a'lam. Allah sahaja yang tahu hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut yang boleh ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca saya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا دنيا حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jadi disuruh sampai 10 ya. Sadaqallahul azim. Biasanya patut kita ambil 10 yang akhir lagi ya. Tapi dia dah cakap macam tu, ikut je lah. Nak ambil 10 yang akhir ke tak payah? Ambil Jadi kita akan ambil 10 yang akhir. Itu ayat 101. Alladzina kana a'yunuhum fi riqabin an dzikri. Ibu ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi riqabin an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Nanti ada doa dia nanti saya tuliskan Allahumma qsimna min fitnatil masih dajjal. InsyaAllah jadi bulan depan saya putuskan pada ayat 1 sampai 10, ayat 101 sampai habis 10 ayat. Nanti pagilah nanti sama dia punya doa ni sekali. Kasih anak-anak baca ke rumah. Tapi kalau tuan-tuan dah beramalkan surat Kahfi, memang ada nampak, ada kelihatan pada kita yang mengamalkan, pada keluarga kita, pada diri kita, insyaAllah. Dari kita sambung pelajaran kita, iaitu karamah bagi orang yang bersemayam dan jenis amalan sunat dan keutamaannya dalam semayam. Bismillahirrahmanirrahim. Karamah bagi orang yang bersemayam. Jadi orang semayam ni ada karamah dia ni. Ada kemuliaan dia yang Allah Ta'ala bagi bagi orang yang bersemayam. Tapi nak semayam betul lah. Semayam yang tidak mengurangkan sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hayat. Kadang-kadang kita semayam ni sunat hayat sahajalah lah ustaz, sunat dia. Pasti kita baca doa iftitah. Ada yang malah nak baca sunat aja, padahal yang sunat dalam semayam ni ibarat pada hiasan tubuh badan. Ibarat seorang nak berikan satu dayang pada sultan, perempuan tu tak sempurna dia punya, bulu dia tak ada, bulu mata tak ada,
Bulu kenek tak ada, bulu-bulu semua tak ada. Bogel macam tu. Kan tak elok juga kan, rambut tak ada. Dan pula kalau kita tak buat sunat abad lah, ibarat kita tak ada kaki, tak ada tangan. Perempuan yang kita bagikan dayang kepada sultan yang agung tadi, perempuan yang tak ada kaki, tak ada tangan. Hidup-hidup. Macam itulah kalau kita sembahyang. Kita nak serah kepada Allah, satu benda yang tak ada kaki, tak ada tangan. Hidup-hidup. Kalau rukunnya tak betul, serahkan mayat seperti badan yang tak ada kepala. Jadi kita nak serah yang mana agak. Kalau sultan tu Maha Agung, sultan tu tak boleh bicara apa pun. Allah Ta'ala, jadi yang Allah minta itulah. Kalau semayanglah dengan sempurna, semayang dengan sempurna. Sedangkan satu sahabat tu dia semayang dah sempurna. Nabi tegur lagi tu. Dia duduk masuk masjid, Rasulullah SAW dah duduk. Dia pun terus semayang sunat. Dia tak jumpa Nabi dulu lah. Terus semayang sunat 2 rakaat di masjid. Lepas semayang dia jumpa Rasulullah SAW. Betul tu. Lepas tu kita kalau ada siapa pun kita masuk masjid, semayang di masjid dulu. Lepas dia salam, Nabi kata salli, semayang lagi. Dia tak tanya, semayang. Dah 2 kali semayang, dia salam lagi Nabi tak salli, semayang. Habis 3 kali, dia datang lagi, salli, sampai 4 kali. Lepas tu dia tenang. Takkan Nabi tu semayang aku, dia fikir-fikir betul semua, kenapa jadi macam ni. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni ya Rasulullah. Cuba kau terangkan kepada aku, wajah aku kalau semayang aku yang mana tak betul ni. 4 kali aku semayang, aku rasa aku betul ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi tak marah lah. Nabi kata, semayang kau memang betul. Tapi kurang sempurna. Bukan semayang kau tak baca sunat ayat-ayat apa tak. Lalu Nabi pun bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, iza kuntum ila salati fasbaghi wudu'a. Kalau kamu wahai umatku semua nak semayang, sempurnakanlah wudu yang sempurna. Jadi wudu yang sempurna ini boleh menyebabkan kesempurnaan semayang. Baik itu Nabi Isra Mi'raj. Nabi nampak Sayyidina Bilal dengus tapak kaki. Kalau Abu Bakar Nabi nampak kelibat dia. Atas langit dia sudah termuntah. Tapi Nabi dengus tapak kaki, pek. Nabi tanya Jibril, siapa tu Jibril? Siapa tu Jibril? Kata Sayyidina Bilal. Allah angkat derajat dia sampai ke atas sana. Orang Badawi kulit hitam. Apa amalannya tu? Apa tanya dia? Nabi balik Isra Mi'raj, Nabi panggil dia. Bilal, aku nak tanya kau, amal apa yang kau tak pernah tinggal? Yang sunat. Dia kata satu padanya Rasulullah, apabila aku berwuduk dengan sempurna, tak buat benda yang makruh dalam berwuduk, dan selepas berwuduk aku tak pernah meninggalkan bacaan doa wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa kan, tak pernah. Dan aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Oh, itu kita mungkin doa tu kita baca, tapi solat jangan buatlah tuan-tuan. Saya pun jangan buat. Terus kita cakap terus terang tuan-tuan. Tak lupa tapak kaki kita ke sana tu lah. Tapi mudah-mudahan tapak kaki kita sampai di surga, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semayang, insyaAllah. Tapi sunat wudu ni sekali-sekali kita kena buat. Atas 88 tu, lepas ambil wudu siap sebelum semayang qabliyah tu ya. Qabliyah semayang sunat wudu sekejap. Selis sunat wudu, rahmatan ini lillahi ta'ala. Kalau ada masa dah, sekali jangan tak diletak pun dah rasa. Jadi doa tu kena baca. Ya, kadang tanda semua tanda pun orang tak baca juga. Macam ni masuk masjid, keluar masjid. Takkan kita lupa. Beradah boleh tu, nak keluar ada. Nak masuk ada. Orang lupa juga nak baca. Itu sebab bagian masing-masing. Allah menyenasarkan min rahmati wa min fadli, masuk keluar naik. Karena lupa juga kita. Saya ingat kalau saya tengok juga sama-sama keluar tengok sambil. Gua
macam tu juga. Lupa nak beri salam. Saya bangla jual tu, saya beli. Assalamualaikum. Tapal kat pintu dapur. Kita selalu masuk dapur, tapal. Jadi kita teringat. Beri salam. Kalau terlupa. Tak apalah, tak jadi masalah. Itu dia. Jadi, nak dapat karamah ni tu lah. Mulai daripada wudu. Jaga kesempurnaan wudu. Kemudian jaga kesempurnaan sembahyang. Buat rukun kauli, rukun fi'li, kauli dengan kalbi dengan betul. Dan jangan tinggalkan sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hayat. Sunat ab'ad ada 8 ni. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, sah sembahyang kita. Tapi kena sujud sahwi. Kalau yang ab'ad lah, seperti duduk bagi tasyahud awal. Nanti kan kita baca sikit. Jadi dalam karamah ni itulah orang yang sempurna solat, insya-Allah. Dan lepas solat pula ada lagi tu, belum sempurna lagi solat kita. Sekurang-kurang kita istighfar 3 kali. Sekurang-kurang subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Kemudian kita berdoa. Itu sekurang-kurang. Ada ulama cakap pula, tak sempurnakan lagi. Sempurnakan yang ba'diyah dulu. Barulah sempurna solat kita. Allah Akbar. Tapi kita live besok, tuan tahu besok kita di Padang Nasyar, kita dibangkitkan dari kubur 12 kumpulan. Panjang hadis itu. Satu padanya orang yang tidak berkaki dan tidak bertangan. Ini orang yang suka menyakiti jarak tetangga. Jadi kita kena ingatlah, kalau jarak itu bukan Islam sebenarnya. Ini makan durian, isi kita makan, kulit tampak kat pintu sebelah orang. Anak orang tu menyarap, sedut kulit durian. Itu kira juga menyakitkan hati orang tu. Tak makan, buang dia jauh. Tadi kata kalau kita lalu, sorok dalam baju. Kalau benda tu sikit, sorok dalam baju. Kenapa bang? Cabut muka ni bang. Buat yang sunat kita buat, insya-Allah. Karamah bagi orang yang bersemayang, yang Allah bagi ni tak sama. Seseorang dengan seseorang tak sama. Yang ada orang tu karamah dia apa, kita tengok tuan-tuan, dia nak buat silap sikit, karamah dia yang jadi dia punya member dia. Yang menjadi bimbingan dia, yang bimbing dia. Tadi tuan-tuan pergilah mencuri, tuan-tuan berani, tak berani tuan-tuan. Untuk orang tak berani, pasal kita sembahyang. Itu karamah tu. Karamah tu tadi yang negur kita, bukan orang. Karamah sembahyang tu dah hidup, seolah-olah ada dekat kita ni. Dia yang menegur kita. Itu belum dia jadi mendinding pada api neraka. Di akhirat, di dunia dia dah dinding kita pada maksiat. Kalau kita sembahyang betul-betul lillahi ta'ala lah. Hasan Al-Basri mengatakan, dia kata apa? Sampai sini seorang ulama tuan-tuan dia ni zaman hidup dia zaman tabi'in di Basrah, di Iraq sana, alim Hasan Basri dia ni meriwayatkan, dia kata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya bagi orang yang bersemayang itu ada 3 karamah, ada 3 kemuliaan, yang mana kemuliaan ini yang sentiasa mengiringi dan menolong dia. Sama ada menyuruh kebaikan, sama ada menegah kemungkaran. Satu, bertaburan kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Kebaikan-kebaikan itu turun sampai terus atas kepala kita, tak singgah mana-mana. Kebaikan yang Allah beri ini bertaburan, kebaikan mulai dari langit hinggalah sampai ke kepala kita. Makna orang yang sembahyang ini, kepala dia ni dapat memikirkan benda-benda gaib, perkara-perkara langit, surga, neraka, ibadat, begini-gini, Allah itu dapat. Itu kebajikan, itu bajikan yang membawa seseorang beriman kepada benda yang gaib. Percaya surga, percaya ini, percaya malaikat, dan ini sama dia kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepala dia. Ingat benda-benda ni.
Kedua, para malaikat mengelilinginya mulai dari dua kakinya. Mengeliling kita sampailah dia keliling, dia bawa sampai ke langit yang ketujuh. Mengelilingi mulai dari dua kakinya hingga ke langitnya. Mana membawa amal-amal kita ni. Amal-amal semayang kita tadi, diambil amalan daripada tapak kaki dia tadi yang berdiri di depan Allah tadi, dia jaga. Tak ada kiri kanan, tak ada. Bawa sampai itu kan, azanah yang disimpan hingga ke langit. Ini dua karamah dia. Mana orang nak dapat kebaikan-kebaikan kita? Malaikat yang jaga, malaikat yang bawa. Cuba tuan-tuan fikir. Tuan-tuan nak musafir, beg tuan-tuan ada orang bawa. Macam nak pergi London, tiba airport ada orang bawa. Wah, suka tu kita jadi. Inilah kita juga nak pergi syurga sana, amalan kita dah ada orang bawa dah. Amalan semayang lah. Baik tu kalau kita ni tak semayang, tuan-tuan, atau cuaikan semayang, kita termasuk golongan yang kedua di padang mahsyar. Golongan yang kedua siapa? Allah bangkitkan berbentuk seperti babi hutan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau ada 5 anak tak semayang, besok kita bangkit besok di padang mahsyar, masing-masing tengok hal dia, cari anak masing-masing, tengok anak masing-masing. Anak kita rupa babi macam. Tak minta jangan. Kadang-kadang takut anaknya rupa babi, mak rupa babi, bapak rupa babi je. Kalau satu keluarga tak semayang, macam orang cakap. Sebab tu kalau kita ada anak tuan-tuan jahat-jahat macam mana pun, minta dia buat semayang, insya-Allah. Jualah dia, kerana semayang ni punca orang jadi baik. Baik tu Nabi pesan satu orang, Nabi kata kalau kita anak dah besar-besar gini, tak dapat juga membuat perkara-perkara yang Tuhan tak ingin ni, seperti tak semayang, kita ada doa dia. Allah mahfaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas solihin. Bahasa Melayu je lah. Ya Allah, Tuanku, jagalah hati kami, ya Allah, hati anak-anak kami, ya Allah, sebagaimana Kau jaga hati orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang membuat amal-amal yang baik. Niat untuk anak-anak kita semua. Anak dah besar-besar, takkan nak pukul bantai kalau dia tak semayang, tak tutup aurat. Inilah peluang Nabi beri kita. Nabi beri peluang kita yang terakhir. Jangan langsung hati tak ada ingat yang benda satu kesalahan bagi kita. Kalau boleh kita khabar, kita khabar. Cakap, Abah dulu tak sempat nak ajar kau semayang gini-gini. Abah pun tak semayang nak. Kan Abah dah insaf. Abah minta engkau jangan letak semayang. Kalau kau tak tahu, pergilah belajar. Kau banyak duit. Cakap dengan anak. Supaya lepas kewajipan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang ketiga, dan mereka menyeru, jikalau seseorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahuinya, malaikat itu kata, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Dan mereka menyeru, malaikat menyeru, jikalau seseorang hamba dan orang yang bermunajat semayang itu tahu, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Kalau dia tahulah, nampak yang karamah itu turun, nampak yang malaikat itu bawa amalan dia, dia tak nak bergerak sampai mati dia diri semayang. Sampai macam tu gitu. Dia punya kelebihan dia. Maka inilah karamah yang dimuliakan oleh Allah terhadap orang yang bersemayang. Jadi kena ingat, semua ini dia mendapat kebajikan-kebajikan yang turun daripada langit sampai kepala otak dia, dalam kepala dia, hingga mantap keimanan dia kepada alam-alam yang rukun iman yang gaib, surga, neraka, yang tak dapat dilihat. Para malaikat mengelilingi amalan dia, membawa amalan dia sampai ke langit. Kemudian para malaikat menyeru, kalau seorang hamba itu, orang yang bermunajat semayang itu tahu, dia nampak apa yang Allah nak bagi, dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Ini memang betul-betul. Maknanya macam kita ni, alhamdulillah, kita memang dah dapat karamah ni, tuan-tuan. Yang ketiga ni tuan-tuan dah dapat. Tuan-tuan pernah tinggal semayang tak? Saya tak ada kan? Betul tak? Ini makna kita tak mahu meninggalkan semayang. Itu karamah bagi kita tu. Kerana orang yang mengekalkan semayang ni, dia tak akan dicium bersama oleh api neraka.
Sebab itu kalau satu waktu je kita tak sembahyang dengan sengaja, kalau subuh saja masuk neraka 60 tahun sekali dengan sengaja. Tapi kita alhamdulillah, jikalau seorang hamba dan orang yang bermunajat seperti itu mengetahui, maka dia tidak akan berpaling dari sembahyangnya. Jadi kita dah tahu, kita tak berpaling, tak pernah berpaling daripada sembahyang kita ni yang kita dah tahu. Tak pernah berpaling, itulah nama dia satu karamah. Faham? Yang tak pernah meninggalkan solat itu, itulah karamah yang Allah beri pada kita. Karamah yang ketiga ni, kita tak pernah meninggalkan sembahyang, itulah karamah yang ketiga yang berjaya kita sekarang. Jadi orang yang berjaya ni orang yang tidak pernah meninggalkan solat. Jadi kita nak keluarga yang berjaya, anak yang berjaya, zuriat yang berjaya. Didiklah anak-anak supaya jangan sampai meninggalkan sembahyang. Kalau anak tak dapat SPM kan marah, kan marah. Tapi kalau anak tak sembahyang, itulah tuan-tuan. Sebab tu sembahyang ni pintu kunci surga. Kunci surga tuan-tuan. Jadi kita kena ingat. Jadi karamah yang ketiga ni tuan-tuan dah dapat, masuklah kita semua mudah-mudahan, kerana kita memang tak mahu meninggalkan sembahyang. Kalau tinggal kita rasa risau. Tak percaya tuan-tuan, balik ni kan, katakan sini tak sempat nak sembahyang isyak, balik kejap baring, kejap telik, kejap baring. Betul tak? Selagi tak sembahyang, penat sangat buat. Tadi pergi kebun penat sangat, baringlah dulu mah. Lepas maghrib baring, makan baring. Kan kejut saya sembahyang. Kejap jaga bang, dah isyak bang, nantilah kejap. Celik, nak penat lagi. Hati tu, itu mana karamah tu yang mana menyayangi kita. Karamah inilah yang maknanya memanggil kita, memujuk kita, maknanya mengajak kita supaya jangan meninggalkan benda yang mungkar. Itu nama dia karamah. Tu kemuliaan tu. Seolah-olah karamah ni satu makhluk yang mulia yang Allah beri pada kita, yang menjaga diri kita sehingga kita tak berani nak meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan pergi rombongan, katakan terlajak bas tu, waktu dah nak habis, risau tak rasanya? Hei, dah pukul berapa ni? Tapi kalau orang yang sembahyang ni cincai-cincai, sekali tidak, dia kasi jawab, alah Haji Fuad sibuk no qada je lah sekali. Ini jauhkan sembahyang dia ni tak ada karamah. Faham? Sembahyang dia tak ada karamah, senang aja. Kalau kita berkawan satu kereta, sampai lalu kita tu masjid depan, azan bunyi asar. Jom kata jom kita break lah, sembahyang dulu. Yang empat okey. Yang seorang yang sebelah kita, alah depan kan ada masjid lagi. Itu makna dia sembahyang dia mesti ada tinggal sembahyang. Mana karamah dia tak ada. Tak berani, mana dia punya mungkar tu tak ada yang tegah. Ngajak pula, tak apalah. Kadang kita dia sanggup bertengkar pula. Kata kita, engkau ni bertengkar. Bukan kita yang bertengkar tu, karamah kita tu bertengkar. Karamah kita tu melawan. Itu karamah kita. Padahal kawan tak kena bertengkar. Bila lagi kita nak sembahyang sini, apa salahnya ke? Kena sampai masjid ni, mayang je lah. Kau tak nak sembahyang, kau duduk dalam tokah. Aku nak sembahyang. Bukan kita yang lawan tu, karamah kita tadi. Mana satu askar yang jaga kita tadi, dia melawan orang tu sehingga kita tetap dapat melaksanakan sembahyang. Kalau ini kita dah ada, alhamdulillah tuan-tuan. Jaga je lah. Jangan sampai riak, jangan sampai takabur tentang pemberian Tuhan ini, karamah ni. Tak percaya tuan-tuan, buat lagi je, nak ajak ke kat rumah je, buat pusing-pusing nengok. Mesti kita nak sembahyang. Baik, sekarang kita beralih pula satu tajuk sembahyang, iaitu sujud sahwi. Jenis-jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Jadi yang amalan-amalan sunat ni penting, bukan tak penting. Kerana dia dah menjadi sebab kesempurnaan, seperti sempurnanya seseorang perempuan dengan anggota-anggota yang cukup. Ada kaki, ada tangan, ada bulu, ada kepala, ada rambut dan sebagainya. Segala sunat itu adalah perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Jadi kalau sembahyang tak buat sunat, sembahyang dia sah, tapi tak sempurna. Kalau tak buat fardu dan rukun, sembahyang tak sah. Dia tak buat doa iftitah, dia tak baca. Salli fardu maghribi salasa rakaatin ada anillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sah sembahyang. Tapi tak sempurna. Ibarat tak ada tangan, tak ada rambut dia, kepala dia tak berbulu. Itulah dia.
untuk menyempurnakan sembahyang. Ia merupakan adab yang mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memelihara akan sembahyang dan mengerjakan hak sembahyang. Jadi hak sembahyang ni apa tuan-tuan yang kita kena tunaikan? Yang fardu, yang sunat abad, yang sunat hayat. Kena buat. Walaupun sunat hayat itu kalau kita tinggalkan tak kena sujud sahwi. Seperti doa iftitah, meninggalkan surah, meninggalkan subhanallah azim, subhanallah a'la, sah sembahyang. Tapi tak sempurna. Jadi kita sembahyang tapi tidak memelihara adab-adab sembahyang. Begitulah tuan-tuan. Kita pergi rumah raja tak pakai seluar, macam pakai baju je boleh. Itulah. Sunat hayat tidak dituntut menggantikannya dengan sujud sahwi. Sunat dalam sembahyang ada dua. Satu, sunat ab'ad, sunat yang berat seolah-olah seperti rukun. Contoh tasyahud awal. Itu seolah-olah seperti kalau kita tak sembahyang 4 rakaat, kita tak buat tasyahud awal, seolah-olah macam ganjil, betul tak? Macam ganjil kita ni. Itu berat sunat ab'ad, macam kunut, macam ganjil. Itu nama dia ab'ad, berat. Kerana ianya seolah-olah seperti rukun. Jadi sunat hayat tidak dituntut menggantikannya dengan sujud sahwi. Bagi orang yang meninggalnya, walaupun dengan sengaja atau dengan terlupa. Seperti kita tak baca doa iftitah, tak payah sujud sahwi, tak apa. Tapi rugi sangat kita. Kita tak baca surah, rugi sangat walaupun sunat. Surah atau sunat hayat. Lepas Fatihah kita tak baca Qul ke kuliah ke Al-Hakum, tak baca, sah sembahyang, tapi rugi besar kita. Kerana kalau Quran yang kita baca luar sembahyang dengan tak ada berwuduk 10 pahala satu huruf. Kalau ada wuduk 25. Lepas sembahyang kita ada wuduk baca Quran. Pada suatu kafi tadi satu huruf 25 kita dapat. Kita dari sembahyang. Kalau dalam sembahyang 50. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 ayat kali 50 berapa buat? Lepas tu sambung kul huwallahu ahad, kul aja dah 100, qaf sama lam. Kalau sekali, kalau 10 kali, setahun, 20 tahun, 30 tahun sembahyang tak pernah baca surah, berapa banyak kekurangan yang kita rugi. Walaupun benda tu sunat hayat. Tapi kita tak faham. Batu kalau boleh, kalau tak nak panjang-panjang baca qul huwallahu ahad 2 rakaat pun tak apa. Kalau lepas Fatihah qul huwallahu ahad, lepas Fatihah qul huwallahu ahad. Nampak? Jadi kalau dia jadi imam, orang akan cakap imam kulhu. Dah tu dia baca. Tapi boleh juga kan? Nabi pernah baca Izazul 2 kali sama. Tak ada masalah. Tapi tak ada masalah. Tapi nak eloknya 1 rakaat 1 surah. Jadi tuan-tuan ambil lah tuan-tuan. Kau tak boleh surah panjang, surah pendek lah. Apa je? 3 ke 4? Tak baca? Tak. Tak ada tak baca. Rakaat yang ketiga dan keempat. Tapi ingat, kalau kita terlupa baca rakaat yang pertama, terlupa baca rakaat yang kedua, diharuskan, disunatkan membaca surah tu pada rakaat yang ketiga dan keempat. Kalau terlupa, kata kita tadi yang pertama kita dah baca, kita baca apa, katakan alhaakumut takasur. Rakaat yang kedua waladdallin, amin, Allahu akbar, tahiyat. Lepas tu lupa baca. Kali yang ketiga kita boleh baca. Lupa juga rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat boleh baca. Lupa juga rakaat yang keempat, lepas salam boleh baca. Baca boleh lah, tapi tak kira pahala sembahyang. Dah pula sembahyang balik pula tak payah, boleh baca lah, tapi bukan bacaan dalam sembahyang. Itu maknanya punya mustahaknya Nabi kata jangan kita tinggalkan surah. Saya dulu memang tinggal tuan-tuan, cakap terang. Datang muda dah agama berapa tahun pun jarang baca. Walau dah ngajar, dah mendengar baca, Allahu akbar, rugi sangat betul-betul lah. Dengan lama masa kita tuan-tuan, 1 huruf 20-50, Allahu akbar. Kalau interest bank kan main kita, bank ni
10%, 10 bank Fuad sana kau tengok 25%. Semua pergi sana. Oi, bank Ustaz Sulaiman 50 lah. Tinggal bank Ustaz Fuad. Nanti kita belum mati, kita belum tahu tuan-tuan. Besok amal semayang ni datang pada kita. Allahu Akbar. Sunat hayat, sunat yang ringan. Ringan pada perbuatan, ringan pada pandangan. Walaupun sunat hayat tu ringan seperti kita kata tadi. Kita baca a'udzubillah. Sunat hayat lepas doa iftitah baca a'udzubillah. Tu sunat hayat. A'udzubillah tu berapa huruf tu? Cuma kalau kita dah Allah usalli Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulang balik Allahu akbar kabirah. Itu makruh, tu tak boleh. Itu terus baca. Kalau dah salli salah seorang kata ada Allah Taala, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca balik Allahu akbar kabirah. Tak boleh. Asal dah a'udzubillah teruskan. Terus Fatihah. Tak boleh ulang lagi baca. Tak disunatkan lagi lah. Kerana sudah masuk dalam bacaan sembahyang. Tak batal. Tapi kalau buat juga tak batal lah. Tapi ada ulama kata sia-sia. Jadi kita tengok lagi. Dalam sembahyang inilah doa iftitah ni, walaupun sunat hayat, cuba tuan-tuan tengok. Inilah tempatnya kita mengaku betul-betul depan Allah. Lepas kita insaf menyerah diri, baru kita baca Allahu akbaru kabira. Allah yang maha besar, kabira penuh kebesaran. Mana tak berani kita mengkecil-kecilkan Allah, ada tak boleh. Ada lagi apa lagi? Wajah tu wajah aku menghalakan diriku pada dirimu ya Allah. Lepas tu kita semayang ni ibarat kita nampak Allah depan kita. Kalau kita tak nampak Allah depan kita, kita yakin Allah tetap tengok kita. Allah paling tempat yang paling dia penting menghadap hamba dia dalam semayang. Sebab dalam semayang ni kita mengaku Hanifah Muslimah, aku berdiri tegak tauhid di atas Islam. Tempat lain tak ada. Wa ma ana minal musyrikin, aku janji ya Allah, aku bukan daripada orang yang syirik kepada Allah. Mana dia di luar kita cakap mat, aku bukan orang syirik. Jarang cakap macam tu. Cakap dengan tuan, saya bukan orang kafir tau. Jarang orang cakap macam tu. Tapi dalam sembahyang lah, wa ma ana minal musyrikin, aku ya Allah janji depan kau ni sembahyang aku bukan daripada orang yang syirik pada. Habis orang mana? Wa ana minal muslimin. Allah tengok kita mengaku kita sebagai orang Islam. Inilah dalam sembahyang tuan-tuan. Kalau luar sembahyang kita mengaku Allah tengok juga, tapi Allah lebih menilai. Dalam kita menyembah dia, masa tu yang Allah tengok pengakuan kita. Jadi orang yang tak baca doa iftitah ni rugi sangat tuan-tuan, rugi sangat. Betul, saya di situlah saya perasan memang kita rugi sangat. Kita cakap dengan Allah, aku ni bukan orang kafir, Allah aku orang Islam kepada Allah. Wa ana minal muslimin, aku tergolong orang-orang yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Wa ana minal muslimin, aku sebahagian daripada orang-orang Islam ya Allah. Selagi aku adalah orang Islam ya Allah. Ini makna kita mengaku depan Allah Ta'ala. Makna kita menyahut surat Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Itu baru dari segi doa iftitah. Belum kunut. Kalau kunut sunat hayat juga betul. Cuba kita baca doa kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Betul, kalau kita jadi makmum dengan imam baca Allahumma dina fi man, amin. Betul? Amin, amin. Sampai fa innaka taqdi semua baca. Betul tak? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu tauhid kita di depan Allah. Fa innaka taqdi, engkaulah ya Allah yang mengurus segala urusan alam ni. Kaulah ya Allah, kita ngaku Allah yang menguruskan segala-gala. Masuklah kita ni kobet ke tak kobet, urusan Allah. Kita sampai belajar di sini, balik urusan Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, urusan kamu kami tak boleh ganggu ya Allah. Segala urusan Allah kita tak boleh ganggu. Hujan lebat Allah hujan je, tak boleh. Begitu, tak boleh ganggu. Ini letaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kita sebagai hamba Allah ni lah.
Itu dah tu, belum lagi surah dan sebagainya. Belum lagi subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Itu sebab kalau boleh amalan-amalan sunat ni merupakan kesempurnaan sembahyang. Jadi tuan-tuan, kalau dah tertinggal tu tak pernah buat ke, jangan buat, cubalah kita buat. Kita ambil baliklah semula. Saya ngajak diri saya dan tuan-tuan semualah. Kalau boleh surah tu macam mana pendek pun, tak sempat yang panjang je buat, yang pendek kita baca. Jadilah. Kalau asar tu yang panjang tak boleh, wal asri pun jadilah. Kalau tak boleh ke panjang, wal asri innal insana lafi khusr, Allahu akbar. Tak apa. Walaupun satu ayat. Tapi kurang sempurna lah. Dekat yang kedua baru kita sambung sampai habis. Boleh, tak apa. Kan orang baca surah yang panjang-panjang separuh je kan. Boleh. Kita yang pendek pun separuh. Boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Imam ni bangang ni, tak bangang, itu imam pandai. Yang kedua, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Habis kalau baca Allahus samad, Allahu akbar, sampai situ je. Ketiga keempat tak baca, makruh hukum dia. Begitulah tuan-tuan. Tapi boleh tu kira baca juga, tapi tak sempurnakan ayat. Manakala surah Ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Dah isyak sekali lagi Dah isyak belum? Belum Dan ia terdiri daripada 8 perkara sebagaimana yang tersebut. 8 surah Ab'ad ni ada 8. Dah isyak belum? Belum Sunat Ab'ad ada 8 saya bacalah. 1, duduk bagi tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Jadi kalau kita baca tahiyat awal bercangkung, sah, tapi kena sujud sahwi. Pasal duduk dia tu sunat Ab'ad. Duduk dia tu duduk. Mana duduk istirahat, duduk iftiras, duduk atas tapak kaki tu, itu sunat Ab'ad nama dia. Kalau kita bercangkung, boleh baca tahiyat bercangkung. Bambang tu bang. Allah akbar, Allah. Allah Allah. Masih sekarang tak boleh minum, tak boleh sekarang. Nantilah kentut kau lepas sembahyang. Satu je. Bawa sini, bawa sini. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala la haula wala Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarabata darajatan ya Allah subhanahu. Innaka la tuliful mi'ad. Sekali lagi tuan-tuan Jadi surah Al-Baqarah ni ada 8 yang dituntut kita sujud sawi. Sujud sawi ni apa tuan-tuan, saya terangkan sikit dulu. Kalau tak nanti tuan-tuan tahu. Sujud sawi ni maknanya 2 kali sujud. Sujud sawi ialah 2 kali sujud. Walau sebanyak mana pun kelupaannya. Katakan kita tertinggal doa iftitah. Kita tinggal doa kunut. Tinggal lagi tasyahud awal. Dah 2. Tapi sujud sahwinya tetap sekali. 2 kali sujud saja. Selepas dia kata dia diwajibkan meniatkan sujudnya. Niat ni, niat kita sujud sahwi. 1. Tempatnya sebelum memberi salam. Sebelum memberi salam tahiyat akhir. Tetapi selepas membaca tahiyat akhir. Tidak baca fil alamin innaka hamidum majid. Habis contoh, kita niat aku ni nak sujud sahwi, tadi kan dia tertinggal sunat tahiyat awal. Terus kita sujud dan selawat. Itulah terlepas tasyahud akhirlah. Rukun sujudnya sama. Dahi, tapak tangan, 2 lutut, jari kaki. Itu senang tuan-tuan. Walaupun kita tinggalkan 3 perkara, 3 sunat abad, tutup sujud dia tetap 2 kali juga. Bacaan dia, kalau tuan-tuan tak tahu, baca subhana rabbil a'la pun boleh. Kalau tak tahu, tak payah baca pun tak apa. Tapi tu kan tak tahu. Tapi yang eloknya subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maknanya maha sucilah Tuhanku yang tiada tidur dan tiada lupa. Aku tadi terlupa. Jadi subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi maha suci Allah Taala yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu baca dia. Lepas tu dah baca 3 kali, Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Lepas tu bangun. Baru kita beri salam. Takdir. Kita dah beri salam baru teringat. Tengok. Itu boleh juga, tapi jangan perceraian yang jauh, yang lama. Kita dah bangun tepi dinding, dia isap rokok ke Datuk. Aku lupa tadi aku nak masuk balik, tak boleh. Tapi kalau kita baru, lepas kita baru nak doa ataupun kita baru baca doa, habis doa, teringat pula tadi, terlupa nak sujud sahwi, boleh masuk. Tapi masuk tak payah baca tahiyat lagi. Kita duduk betul-betul menghadap kiblat, mana aku masuk dalam sembahyang balik. Duduk, terus kita niat sujud sahwi. Lepas tu bangun 2 kali beri salam, habis. Faham? Jangan pula masuk sembahyang balik. Ini berlaku sahabat Nabi, nama dia Dayatul Kalbi.
Sahabat Nabi dia macam itulah sahabat Nabi. Jadi dia dah sampai kat tingkap, dia teringat, dia datang tanya Nabi, boleh? Nabi kata boleh. Macam mana? Nak sambung balik tadi. Yalah, kita dah masuk, dah duduk, baru kita niat nak sujud sahwi. Mana kita masuk tu pun kita dah ada niat lah, memang kita nak sujud sahwi. Dari masuk sujud tu kita niat sujud aku ni sujud sahwi, bukan sujud lain. Mana sujud aku sujud sahwi. Masuk tadi dah betul, masuk kerana nak sujud sahwi. Masa nak sujud aku ni sujud sahwi, bukan sujud tilawah ke, sujud sejadah ke, tak, sujud sahwi. Lepas tu bangun, assalamualaikum, salam. Habis salam yang tadi habis. Tak kira. Tadi jangan pula kita masuk pula at-tahiyatul mubarakatuh balik, tak payah. Tu tahulah tu lebih kurang. Jadi insya-Allah lah minggu depan kita terangkan apa tu surat Ab'ad yang 8 ni, insya-Allah. Saya baca dia dulu, duduk bagi tasyahud awal, bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal ni sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tasyahud awal. Allahumma shalli ala Muhammad, sunat Ab'ad. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad dalam tasyahud awal ni sunat Ab'ad. Kalau tuan-tuan tinggal, kena sujud sahwi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ini dalam tayat akhir rukun. Kalau tinggal batal. Itu beza. Tak sama. Dalam tasyahud awal Allahumma shalli ala Muhammad ni sunat Ab'ad. Dalam tasyahud akhir rukun sembahyang. Dia beza. Dalam tasyahud akhir dia rukun. Padahal kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu bangun Allahu akbar. Boleh. Tapi kena sujud sahwi sebab tertinggal salawat. Kalau tayat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Batal sembahyang. Pasal Allahumma shalli ala itu rukun sembahyang. Itu beza. Salawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Itu dia. Sunat Ab'ad. Berdiri bagi membaca kunut. Berdiri membaca kunut. Kalau rokok baca kunut boleh, tapi tak afdal lah, kena sujud sahwi kerana tempatnya tak kena. Itu dia. Membaca kunut. Yang keenam, salawat ke atas Nabi selepas kunut. Faham? Salawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Salawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini semua sunat Ab'ad. Jadi kita ulang balik semua besok lah tuan-tuan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Aduh. Allah. Aduh.